Okey, penjelasan kepada kisah Puan Rosie. Okey, saya ada sebut perkataan postmenopausal bleeding semasa menceritakan kisah Puan Rosie. Okey, apakah dia postmenopausal bleeding? Okey, sebelum tu kita kena tahu apakah menopause. Menopause adalah keadaan di mana apabila seseorang wanita sudah tidak lagi mengalami haid. Okey, mengalami pendarahan. Tempoh paling kurang kita kata 6 bulan, tetapi tempoh rasmi selama setahun. Selama setahun beliau tidak mengalami haid, kita boleh mengatakan bahawasanya beliau sudah mengalami menopause sekiranya umur wanita itu sudah melebihi 45 tahun ataupun jikalau umur mereka masih belum mencapai 45 tahun tetapi terdapat hormon ataupun kita kata bila kita buat ujian darah, didapati paras hormon progesteron dan estrogennya dan juga kita panggil FSH dan LH-nya sudah termasuk di dalam julat hormon bagi mereka yang mengalami menopause. Postmenopausal bleeding boleh juga menjadi kita kata tanda awal ataupun tanda utama keadaan yang kita panggil kanser rahim. Rahim kita mempunyai satu lapisan dalam yang kita panggil endometrium, lapisan paling dalam. Lapisan paling dalam ini disebabkan oleh perkara-perkara tertentu boleh bertukar menjadi sel kanser. Dan perkara ini selalunya boleh berlaku pada wanita yang sudah mengalami putus haid ataupun menopause ini. Bila sel-sel endometrium ini sepatutnya sudah menjadi nipis bagi wanita yang sudah putus haid, tetapi disebabkan oleh terdapatnya sel kanser, sel-sel ini menjadi tebal semula, boleh menyebabkan pendarahan kembali. Okey. Bila wanita yang sudah putus haid mengalami pendarahan, kita sangat mengharapkan mereka datang berjumpa dengan doktor seberapa segera. Kerana ini adalah tanda yang tidak boleh kita ambil mudah ataupun pandang ringan. Selain daripada kanser rahim ataupun endometrial cancer, disebabkan oleh perubahan hormon bila seorang wanita itu sudah tidak mengalami haid, sebenarnya paras hormon estrogen dan juga progesteron mereka sangat rendah. Apabila keadaan ini berlaku, sel-sel di bahagian peranakan, di bahagian faraj, di bahagian cervix menjadi nipis dan juga kering. Apabila keadaan ini berlaku, sedikit sahaja trauma ataupun kita kata berlakunya sedikit gangguan pada sel-sel tersebut boleh menyebabkan pendarahan. Okey, ini juga merupakan antara penyebab utama terjadinya pendarahan di kalangan wanita yang sudah putus haid. Okey, sebab-sebab lain pula adalah kerana sekarang ini kalau kita perasan di media sosial ataupun di banyak tempat suplemen ataupun makanan tambahan untuk kesihatan dalaman, untuk kesihatan luaran wanita dan juga lelaki sangat banyak dijual. Dan terdapatnya di dalam makanan tambahan ini ataupun penggunaan produk-produk ini sesetengah itu mengandungi hormon estrogen. Jadi apabila wanita yang sudah putus haid menggunakan ataupun memakan produk-produk ini, boleh terjadinya kembali dinding rahim yang nipis itu menjadi tebal semula dan boleh menyebabkan pendarahan. Jadi ini juga antara faktor-faktor pendarahan wanita yang sudah menopause di zaman ini. Okey, apabila wanita yang mengalami postmenopausal bleeding ini pergi berjumpa dengan doktor, akan dilakukan pemeriksaan yang kita panggil sebagai bimanual palpation. Kita akan melakukan pemeriksaan itu bagi melihat adakah terdapat ketulan ataupun benjolan ataupun keadaan yang luar daripada kebiasaan. Okey, yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan spekulum. Okey, satu alat yang dipanggil spekulum akan digunakan dan dengan menggunakan cahaya yang terang, kita akan dapat melihat keadaan di dalam pangkal cervix ataupun pangkal rahim itu dan adakah terdapat apa-apa kelainan yang tidak sepatutnya.
kita juga akan melakukan ultrasound. Okey, jadi dengan menggunakan ultrasound ini, kita dapat melihat ketebalan dinding rahim. Seperti saya katakan, antara penyebab utama adalah kanser rahim. Sepatutnya bagi wanita yang sudah putus haid, ketebalan dinding rahimnya tidak boleh melebihi contohnya 9 mm. Sekiranya dinding rahim itu dilihat tebal yang tidak sepatutnya, akan dilakukan satu penyiasatan yang kita panggil sebagai PIPEL. Okey, apakah itu PIPEL? PIPEL adalah satu tiub kecil yang kita akan masukkan ke dalam rahim, dan tiub ini boleh menyedut sel-sel yang berada di dinding rahim, dan sel-sel itu kemudiannya boleh kita hantarkan ke makmal untuk melihat apakah sebenarnya yang terjadi pada sel-sel ini. Keputusan makmal akan mengambil masa selama 4 hingga 6 minggu, dan daripada situ kita boleh melihat apakah sebenarnya yang terjadi pada rahim wanita ini. Berdasarkan kepada penyiasatan dan juga pemeriksaan yang dilakukan, kita boleh mengenal pasti punca pendarahan selepas menopause ini, dan berdasarkan kepada punca-punca tersebut, perawatan yang sesuai akan dilakukan.